Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel Cikgu Linda. Hari ini Cikgu akan meneruskan kelas PR kita dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okay, kita akan meneruskan bab yang seterusnya iaitu bab 7, peningkatan tamadun India dan China. Okey, nak tahu tak kita belajar apa dalam bab 7 ini? Okey, jangan ke mana-mana, tunggu. Okey, sehingga habis kelas untuk mengetahui kisah tamadun India dan tamadun China. Kembali bersama dengan channel Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan meneruskan subtopik yang pertama iaitu 7.1. Kita akan lihat tentang tamadun India dahulu. Mari kita lihat apakah tamadun India ini. Kita lihat pengenalan tentang tamadun India. Sebelum ini anak-anak telah belajar tentang tamadun Sungai Indus. Okey, dia ada kaitan lah. Okey, sebab sebelum ini anak-anak dah ketahui tentang tamadun Sungai Indus di dalam bab 5. Okey, hari ini kita nak continue tentang tamadun India. Okey, anak-anak, sebenarnya tamadun India ini dia setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan tamadun China, iaitu seiring lah, orang kata hebat sama seperti tamadun awal dunia yang lain. Okay. Tamadun India dia mengalami peningkatan yang sangat mengganggu dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan, perluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Dengan peningkatan inilah membolehkan tamadun India di antara tamadun yang terunggul di dunia seiring dengan tamadun-tamadun awal yang lain. Mari kita lihat lokasi dan perkembangan tamadun India. Anak-anak masih ingat lagi tak tamadun Indus? Kalau anak-anak ingat, tamadun Indus terletaknya dulu di lembah Sungai Indus. Okey, apabila berakhirnya tamadun Indus, anak-anak ingat kan kenapa tamadun Indus berakhir? Ada dua sebab. Okey, tamadun Indus zaman tamadun Indus berakhir. Okey, anak kena ingat dua sebab itu. Okey, yang kita telah belajar dalam bab 5. Selepas tamadun Indus itu berakhir, maka pusat tamadun beralih ke lembah Ganges. Okey, masih lagi di sekitar India, okey, di dalam kawasan India, tetapi sungai yang lain iaitu Sungai Ganges ataupun kita kata lembah Ganges. Okey. Peralihan ini menandakan bermulanya tahap baharu ataupun tahap kedua dalam tamadun India. Perkembangan ini berlaku di sekitar lembah Sungai Ganges dan ia membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang kita kenali sebagai Janapada. Okay, maksudnya dah ada kerajaan-kerajaan lah, wujudlah masyarakat dan juga kerajaan. Dan di sini apabila dia dah maju, kerajaan-kerajaan ini akan membentuk kerajaan yang lebih besar ataupun kita sebut sebagai Mahajanapada. Inilah suatu ketika dahulu keadaan di lembah Sungai Ganges, okey, di tamadun India ataupun kita kata tahap kedua dalam tamadun India. Okey, selepas tamadun Indus, okey, apabila tamadun Indus telah jatuh ataupun mengalami kemerosotan disebabkan oleh dua sebab, cikgu harap anak-anak masih ingat. Okey, apabila kejatuhannya maka bermulalah era tamadun India. Okey, kita kata tahap yang kedua di dalam tamadun India ini. Inilah cikgu kata. Okey, sebelum ini tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus, tetapi dia mengalami kemerosotan ataupun kejatuhan disebabkan oleh dua perkara. Okey, anak-anak boleh rujuk balik di dalam bab 5. Okey, apabila tamadun Indus jatuh, merosot, maka bermulalah pertempatan baru iaitu di lembah Sungai Ganges. Di sini Sungai Ganges. Okey, maka di sini bermulalah era, orang kata apa, ada kerajaan baru,
Okey, kemajuan di dalam tamadun India, ada kerajaan-kerajaan kecil, ada kerajaan-kerajaan yang besar. Okey, so dekat sini dalam tamadun India ni, nampak ada 16 buah kota besar kan, nampak ni kerajaan-kerajaan besar. Mahajanapadas, ini kita kata kerajaan yang besar. Kalau kerajaan kecil tadi kita kata Janapada. Okay. So, Magadha. Apa dia Magadha? Ni nampak ni Magadha ni. Ni lah tempat bandar dia kan. Okay. Terletak di timur laut India. Nampak? Di dekat dengan laut Teluk Benggala. Okay, dia adalah sebuah kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India. Kerajaan lain. Maksudnya, nampak tak ada kerajaan-kerajaan kecil di dalam ini. Ni ada city kecil-kecil ni. Okay. Okay, dia menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Okay. Pada tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi. Disebabkan kedudukan Magadha ni yang strategik, dia boleh kawal laluan perdagangan di lembah Sungai Ganges. Sebab apa tadi? Nampak kedudukan dia di tepi laut kan? Kemudian nampak tak Sungai Ganges? Maka dia boleh kontrol laluan perdagangan. Okey, sama juga dekat sini. Ni Teluk Benggala, ni Magadha. Okey, ni Sungai Ganges yang menyelusur masuk ke dalam. Okey, ni Sungai Ganges. Okey. So, dia boleh kontrol perdagangan di antara pedagang-pedagang luar untuk singgah datang ke tamadun India ini. Kita lihat seterusnya. Kemunculan Magadha, tempat Magadha tadi, penting dalam perubahan sistem politik di mana melalui perluasan kuasa. Melalui perluasan kuasa dan menjadi asas kepada kewujudan kerajaan lain. Magadha tu yang pertama muncul. Kemudian muncullah kerajaan seperti dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Ni seterusnya dinasti yang hebat-hebat selepas kawasan Magadha tadi. Ketiga-tiga ini berjaya menunjukkan kehebatan, memperluaskan kuasa mereka sehingga membentuk kerajaan dan empire yang luas. Ni di antara dinasti yang hebat yang berjaya menakluk kerajaan-kerajaan lain dan membentuk sebuah empire yang luas. Tadi kalau kita tengok ada 16 kerajaan besar kan. Di sini kita ada Empire Maurya. Kalau boleh tengoklah kawasan Maurya sangat besar kan. Kemudian di sini Gupta. Gupta nampak dah kat sini. Dia kat sini pun dah ada dinasti lain dah kat sini. Berebut dah kat sini. Di sini Hunan dah pergi ke negara China. Nampak? Apa ni? Empire Mughal. Sebelah ni yang atas warna hijau ni dah Empire China, dinasti China ataupun tamadun China. Juga harap anak-anak boleh compare lah, lihat. Semakin besar perluasan kuasa, semakin besarlah empire mereka. So kalau tengok dekat sini pada tahun 231 before century kan, sebelum Masihi, tengok Empire Maurya sangat besar berbanding dengan empire ataupun dinasti-dinasti yang ada. So makin banyak dia ambil kerajaan-kerajaan kecil, makin berbesarlah kuasa dia. Tapi Empire Gupta tak besar lah maksudnya, sebab dia dah ada dinasti lain di kawasan ini, dah ada banyak dekat sini. So kalau dia boleh kuasai kawasan atau kerajaan lain, maka makin besar lah. Sebab itu dulu kalau kita nak semakin hebat ni sesuatu kuasa, kita kena menguasai kerajaan lain ataupun negara lain. Perluasan kuasa dalam tamadun India. Bagaimana mereka boleh meluaskan kuasa mereka? Kenapa pentingnya perluasan kuasa ini? Cuba tengok kat sini maksud perluasan kuasa. Ia dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja untuk menguasai dan meluaskan pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha nak mengatasi pihak yang lain.
Jika kita boleh menguasai kawasan atau pihak lain, bermakna kita ini satu kuasa yang hebat. Okey, menunjukkan kehebatan kita sebagai pemimpin, kehebatan kuasa kita. So dekat sini, sebelum ini awak dah lihat kan peta tamadun India yang cikgu tunjuk. Dia ada pelbagai kerajaan, dia ada banyak buah kerajaan. Okey, ada kerajaan kecil dan kemudian membentuk kerajaan besar. Bila ada pelbagai kerajaan, ini yang menyebabkan berlaku persaingan. Mereka masing-masing berlawan. Siapa yang hebat daripada aspek tentera, daripada aspek pemimpin, dapat menguasai empire ataupun kerajaan lain. Gabungan di antara kawasan ataupun kerajaan yang dia ambil, bila semakin besar, maka itu menunjukkan orang kata raja itu hebat. Kesultanan pada waktu itu hebat. Dinasti mereka hebat. Sebab itulah mereka pada zaman dulu akan berusaha untuk bersaing. Okey, untuk memperluaskan kuasa mereka. Itu pentinglah zaman dulu kan. Kemudian, dalam aspek perluasan kuasa ini, ia boleh berlaku dalam pelbagai orang kata aspek. Tetapi dalam tamadun ia berlaku dengan dua cara. Yang pertama secara fizikal dan yang kedua dari bentuk keagamaan. So perluasan kuasa dalam tamadun India berlaku dengan dua cara. Pertama fizikal. Kalau sebut fizikal, cikgu rasa awak dah tahu apa yang berlaku. Betul tak? Okey. Yang kedua dari aspek keagamaan. Kalau tak tahu, sama-sama kita lihat slide yang seterusnya. Macam mana mereka meluaskan kuasa sehinggalah mereka boleh menguasai kerajaan-kerajaan lain, membentuk empire mereka zaman kegemilangan mereka yang sangat hebat. Okey, kalau tengok kat sini sangat besar tau kawasan empire kan. Empire Mongol, Gupta dan Maurya ini. Ya, kita lihat faktor perluasan kuasa. Kenapa mereka nak meluaskan kuasa mereka? Yang pertama, kekuatan tentera. Mereka ada tentera yang hebat. Okey, mereka ada, kata apa, selain tentera dia ada kelengkapan yang hebat. Maka bila hebat, mereka berani untuk masuk ke kawasan lain, masuk ke negara kerajaan lain untuk berlawan secara fizikal tadi. Sebab kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan, okey, yang hendak menguasai kerajaan lain. Yang kedua, dasar pemerintahan yang dilakukan oleh raja. Ini dasar pemerintah lah. Pemerintah tu nak kuasai kawasan, 4 buah kawasan. Maka pemimpin ataupun orang-orang bawahnya akan bersama-sama untuk menjayakan apa yang telah dinyatakan oleh raja tadi. Okey, dasar pemerintahan. Yang ketiga disebabkan oleh sumber manusia. Okey, maksudnya mereka mempunyai sumber yang cukup, okey, untuk mentadbir sesebuah kerajaan dengan baik dan berkesan sebab mereka mempunyai ramai masyarakat yang boleh bekerja atau yang boleh buat kerja. So mereka kata, yes, mereka nak luaskan kuasa. Yang keempat, faktor yang keempat, diplomasi keagamaan. Kerana pemerintah bergantung kepada aspek agama dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh kerajaan. Okay, nanti kita belajar macam mana aspek agama dapat meluaskan kuasa mereka. Dan yang terakhir, aspek kewangan. Sebab bila ada sumber kewangan yang cukup, maka mudahlah untuk kita nak luaskan kuasa. Sebab duit itu penting. Kita nak membeli peralatan. Okey, kita nak buat apa lagi? Bayar gaji. Okey, maksudnya kat sini untuk menjana kemajuan empire dia lah. Okey, sebab itulah
kita perlu mempunyai pembiayaan yang cukup. Minta daripada siapa? Daripada kewangan kerajaan untuk menyediakan ni peralatan-peralatan yang digunakan sewaktu aktiviti serangan fizikal. Okey, cikgu harap anak-anak boleh ingat 5 faktor perluasan kuasa. Kenapa tamadun India ini mereka meluaskan kuasa mereka daripada Empire Maurya. Wujudnya Empire Maurya, wujudnya Empire Gupta, wujudnya Empire Nanda, macam-macam empire yang wujud. Inilah faktor-faktor mereka boleh meluaskan kuasa mereka. Seterusnya anak-anak, ini adalah bentuk perluasan kuasa. Tadi sebelum ini kita belajar faktor. Faktor ada 5. Ini bentuk. Bentuk ada 2. Bentuknya ataupun caranya, cara pertama kita guna fizikal. Of course lah, bila fizikal berperang lah kita kata. Naik gajah, naik kuda kan, bawa peralatan. Itu fizikal. Kita kena bersiap sedia untuk pergi berperang lah, fizikal. Yang kedua, cara keagamaan. Macam mana keagamaan? Ini menyebarkan agama dengan cara yang lebih baik. Tak ada keganasan. Kalau fizikal, mempunyai keganasan. Mari kita lihat satu persatu perluasan kuasa dalam bentuk fizikal. Anak-anak, perluasan kuasa ini dilakukan untuk meluaskan kuasa daripada sesebuah kerajaan untuk menguasai wilayah-wilayah lain, ataupun kita kata kerajaan-kerajaan kecil yang ada ataupun kerajaan besar yang ada di tamadun India. Apabila sebuah kerajaan tadi mampu membentuk sebuah empire dengan menguasai dengan kerajaan-kerajaan lain. Dia dapat kerajaan lain, maka dia mampu membentuk empire yang lebih hebat. Macam mana dia laksanakan? Dia buat dengan cara takluk. Menakluk. Kerajaan mengakui taklukan dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Ni siapa menang? Kerajaan yang kalah tadi kena akur kepada perintah kerajaan yang menang dan mereka berada di bawah kuasa yang menang. So kena ikutlah apa segala perintah. Ni kalau awak tengok cerita Tamil zaman-zaman dulu, zaman sekarang, macam cerita Bahubali, banyak cerita tentang perluasan kuasa dalam bentuk fizikal. Nak merebut kawasan yang lebih hebat. Menyediakan aspek tenaga tentera. Syarat yang penting, kekuatan tentera. Sama ada dia kekuatan tentera dengan memiliki bilangan tentera yang ramai. Kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan, itu kekuatan mereka, dan juga disiplin sebagai seorang tentera yang membolehkan pasukan tentera akan menjadi lebih hebat. Dan yang terakhir, dasar tadi yang digunakan oleh seorang raja. Macam mana dasar raja nak menguasai kerajaan lain? Perluasan kuasa dalam bentuk fizikal ini berlaku sewaktu perkembangan dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. So, yang tadi kita tengok peta kan, dinasti Maurya, dinasti Gupta, apa semua ini kan, mereka empire mereka besar sebab mereka menggunakan perluasan kuasa secara fizikal. Ni nampaklah, nampak dia naik gajah, bawa peralatan lah, pergi ke kerajaan lain untuk menawan kerajaan itu. So, siapa menang, dia boleh kuasai kerajaan itu. Yang kalah kena ikut arahan ketua yang menang.
Gabungan antara kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan membolehkan ketiga-tiga dinasti tadi membentuk empire yang luas di India. Nampak? Askar bukan sikit ya tentera, bilangan dia sangat ramai. Okey, macam cerita Bahubali, macam dengan serangan si orang asli kan, nampak? Kan ramai. Okey, menyusun strategi. Tu fizikal lah, bergaduh-bergaduh tu. Okey, contoh kita tengok dinasti Nanda. Okey, ni dinasti Nanda pun perluasan kuasa secara serangan fizikal. So dinasti Nanda kat sini, ni yang warna oranye adalah dinasti Nanda. Apa katakan dinasti, maksudnya nampak tak? Berapa buah kerajaan dia ambil ni, kerajaan kecil ni. 1, 2, 3, 4, menguasai 4 kerajaan. Nampak tak? Daripada wilayah Bengal hingga ke Punjab. Ni kawasan dia lah kan. Okey, kekuatan tentera dia mempunyai 3,000 ekor tentera bergajah. Dia ada 20,000 cavalry dan dia mempunyai 200,000 infanteri. Itu adalah peralatan. Dengan kehebatan peralatan itu membolehkan kekuatan tentera menjadi hebat. Okey, inilah kawasan yang dia dapat. Dia pergi ke sini, kawasan sini. Kemudian dapat membentuk sebuah dinasti tadi. Okey. Kemudian, inilah dulu zaman dulu punya kawasan Pataliputra di sini. Ni Pataliputra, adalah pusat pemerintahan dinasti Nanda. Okey, di sinilah pusat kerajaan dia. Ni kawasan zaman dulu dekat dengan sungai. Nampak tak sungai ni masuk sini kan? Berhampiran sungai. Okey, ni dululah. Okey, tapi kini kalau sebutnya Patna. Okey, Google lah Patna di India sekarang, maju dah. Seterusnya, kita lihat pula dinasti Maurya. Sama juga, Maurya pun menggunakan serangan daripada aspek fizikal. Okey, meluaskan kuasanya. Kedua-dua pemerintah ini membentuk sebuah empire yang luas, iaitu daripada Bengal hingga ke Hindu Kush. Ni dinasti Maurya, nampak besar kan? Okey, nampak sungai Ganges asalnya kat sini je. Okey, kekuatan tentera, okey, dia ada dua kat sini. Zaman pemerintahan Chandragupta, okey, Maurya dan juga Asoka. Okey, mula-mula Maurya lah kan, sebab tu nama dia dinasti Maurya. Ni nama penuh dia lah, Chandragupta Maurya yang pertama. Kemudian ada pemerintah yang kedua namanya Asoka. Okey, so pada zaman ini, okey, mereka mempunyai 9,000 tentera bergajah, 30,000 cavalry dan 600,000 infanteri. Okey, terlalu ramai kat sini, terlalu banyak peralatan. Sebab itulah dia boleh meluaskan kuasa dia. Meluaskan kuasa dia dengan menguasai lagi banyak kerajaan kecil di sini. Okey. Di sini pun masih lagi pada zaman dinasti Maurya masih lagi menggunakan Pataliputra itu sebagai pusat pemerintahan. Ini sama lagi lah tempat pemerintahannya, tak berubah. Seterusnya, kat sini pada pemerintahan zaman Asoka, okey, Asoka menguasai, dia berusaha menguasai kawasan yang belum ditakluk. Keinginan dia sangat tinggi. Makin banyak, makin luas kawasan, dia akan menunjukkan kekuasaan dia, okey? Maka dengan itu, dia akan cuba untuk takluk yang mana kawasan yang belum ada tuan. Maksudnya tak ada orang pun nak pergi takluk kawasan tu. So, dia akan pergi takluk kawasan itu. Okey? Sebab itulah dia kata, sehinggalah ke kawasan yang bernama Kalinga. Okey, ni nama tempat Kalinga ini. Okey, disebabkan dasar pemerintah tadi. Dasar pemerintah, ingat tak? Dasar pemerintah. Ni lah pemerintah Asoka tadi ni. Dia kata dia nak menguasai kawasan yang belum ditakluk. Itu dasar dia. Maka dia dan juga pasukan tentera tadi akan berusaha untuk menjayakan dasar yang dia nak. Iaitu menguasai kawasan yang belum ditakluk sehinggalah ke Kalinga. Maka dekat sini akan berlakulah kata serangan fizikal yang banyak. Okey. Walaupun Asoka tadi, kerajaan Asoka ataupun dinasti Maurya tadi, pemerintah Asoka berjaya menguasai Kalinga itu,
tetapi akibatnya ramai nyawa yang terkorban. Memang dinasti Maurya semakin besar, semakin hebat. Sehinggalah apabila nak menguasai kawasan yang belum ditakluk itu, okey, ia menyebabkan terlalu ramai orang yang terkorban. Okey, 150,000 orang hilang harta benda dan 100,000 orang terbunuh. Kesian kan pada waktu ini nampak keadaan dia kan. Dan akhirnya barulah Asoka sedar bahawa pemerintahan atau penaklukan kuasa secara fizikal ini boleh membawa kepada kemusnahan harta benda dan juga ramai nyawa terkorban. Dan akhirnya Asoka menjadi lebih bertoleransi dan bertanggungjawab. Ada tak adalah orang kata peluasan kuasa secara fizikal dah. Bermulalah era dinasti Gupta. Salah eja. Dinasti Gupta. Yang mana diterajui oleh Chandragupta I. Ni nampak dinasti Gupta. Masih lagi ada kawasan Pataliputra tadi. Dia meluaskan kuasa hingga menguasai kawasan yang luas dari Punjab hingga ke Bengal. Ini contoh peperangan mereka lah secara fizikal yang ini. Masih fizikal. Ya anak-anak, ingat ya, dinasti Gupta, dinasti Maurya, dinasti Nanda di antara 3 dinasti yang meluaskan kuasa menggunakan bentuk fizikal. Inilah yang menyebabkan mereka boleh berjaya menguasai kerajaan yang lain dengan membuat aktiviti serangan yang menggunakan aspek ketenteraan. Seterusnya, kita lihat pula kepada peluasan kuasa bentuk keagamaan. Yang kedua ni, bentuk yang kedua ya anak-anak. Yang pertama, dinasti Maurya pada zaman Asoka. Tadi ingat tak? Pada zaman dinasti Maurya juga Asoka bermula membuat aktiviti berbentuk fizikal. Tetapi kemudian apabila dia menguasai Kalinga ini, dia dah dapat lihat begitu banyak kemusnahan, maka dia berubah menjadi lebih bertoleransi. Maka dia menghentikan peluasan secara fizikal. Dan menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Tetapi pada zaman dinasti Maurya ini, dia merentas sempadan dengan cara menyebarkan agama Buddha. Itu cara selepas bentuk fizikal. Di sini bukti yang dapat dilihat ialah dengan adanya pembinaan Tiang Asoka. Inilah Tiang Asoka, di mana di situ ada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahan di zaman Asoka ini, diukir di tiang-tiang batu dan diletakkan di kawasan yang strategik untuk dilihat oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Misi pengembangan agama ini dihantar meluaskan agama ke Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan Burma. Maksudnya inilah dikatakan merentas sempadan. Sambil mengembangkan agama mereka. Tapi pada awalnya agama Buddha di sini. Seterusnya, misi di Sri Lanka itu diketuai oleh Mahendra di Asia Tenggara. Di Sri Lanka, misi diketuai oleh Mahendra. Manakala di Asia Tenggara juga diketuai oleh Sona dan Uttara. Maksudnya ia bukan sekadar setakat pergi ke Tibet, Nepal ini, ia juga meluaskan agama Buddha itu ke sebelah Asia Tenggara. Inilah contoh perluasan kuasa dalam bentuk keagamaan. Mereka menyebarkan agama yang pertama, agama Buddha. So tengok daripada sini, ini Sri Lanka.
Okay, Sri Lanka dia pergi ke sebelah barat, sebelah sini kan, sebelah negara-negara Eropah ni, Athens, nampak, Alexandria, Athens ni negara-negara orang putih kan. Okay, sebelah timur cikgu sebelah sini, ini ke sebelah negara-negara Asia Tenggara, okay, dalam menyebarkan agama. Ini nanti awak belajar tingkatan 2 ini. Dalam kerajaan awal. Okay, kerajaan awal nanti. Okay, inilah kita akan lihat nanti masa di tingkatan 2. Okay. Dalam bentuk keagamaan ini, pada zaman Asoka, dia banyak mengembangkan agama Buddha. Okay. Tetapi pada zaman Gupta, okay, dia lebih, maksudnya pemerintah lebih menekankan kepada agama Hindu. Okay. Kemudian dia mengalami perkembangan yang pesat. Okay. Pemerintah Gupta, okay, Empire Gupta atau dinasti Gupta lah, menekankan hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan. Okey, sudah ada buku yang dihasilkan. Kita ada seni bina. Ni di dalam seni bina kuil-kuil kita dah ada banyak buat patung. Kita ada perdagangan. Perdagangan, aktiviti perdagangan, naik kereta kuda, ada perdagangan secara darat, ada perdagangan menggunakan laut. Dan pemerintahan pada waktu itu berasaskan agama Hindu. Inilah namanya. Nama Raja Samudragupta. Dia juga meminati puisi yang berbentuk keagamaan yang dikenali sebagai Kavi Raja ataupun sebagai Raja Penyair. Pada zaman Gupta inilah dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu. So ingatlah zaman Asoka mengembangkan agama Buddha. Bila sampai ke zaman Gupta, lebih kepada agama Hindu. Kemudian mereka mengalami perubahan yang sangat besar. Itu dikira zaman keemasan. Ini contohlah yang berlaku kat sini. Apa yang pemerintah Gupta lakukan kat sini, nampak dah ada mata wang kan, sebab ada perdagangan, ada wang sendiri, ada seni bina yang hebat, berlaku aktiviti perdagangan di darat dan di laut. Dah ada contoh-contoh persuratan, kesusasteraan. Alhamdulillah, cikgu dah selesai dah berkaitan dengan tamadun India. So, cikgu harap anak-anak boleh ingat tentang kisah tamadun India ini. Tamadun India ini memperluaskan kuasa mereka dengan menguasai kawasan-kawasan kecil atau kerajaan kecil dan juga kerajaan besar. Membentuk empire yang hebat. Mereka menggunakan menggunakan dua cara atau dua bentuk perluasan kuasa, iaitu menggunakan secara fizikal dan juga aspek keagamaan dalam meluaskan empire mereka untuk menguasai kawasan yang lain. Dan juga cikgu telah terangkan 5 faktor kenapa setiap kerajaan atau dasar pemerintah tadi nak meluaskan kuasa, sebab ada 5 perkara yang mampu untuk mereka menawan kawasan yang lain. Juga harap anak-anak boleh kuasai kisah tamadun India ini dengan lebih mendalam melalui penerangan yang telah cikgu sediakan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.